أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Maksudnya, kamu tidak sekali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sebenar, yang sempurna, sebelum kamu dermakan sebahagian apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Segala jenis makanan dahulunya adalah halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel Nabi Yaqub AS kepada dirinya sendiri sebelum diturunkan kitab Taurat. Dikatakan, wahai Muhammad, jika ada makanan yang diharamkan kepada kamu, wahai Bani Israel, sebelum kitab Taurat diturunkan, maka bawalah kamu kitab Taurat itu, kemudian bacalah akan dia, kalau betul kamu orang-orang yang benar. Jika tidak, maka sesiapa yang mereka rekakan kata-kata dusta terhadap Allah sesudah yang demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah, wahai Muhammad SAW, benarlah apa yang diperintahkan oleh Allah, dipermanakan oleh Allah, maka itulah, ikutilah kamu akan agama Nabi Ibrahim yang ikhlas, berdasarkan tauhid, mengesahkan Allah, dan bukanlah ia dari orang-orang musyrik. Bahagian yang pertama daripada ayat yang kita baca ini menyatakan tentang kelebihan pengorbanan harta benda. Manusia ni sayang pada harta lebih pada nyawa lagi. Cari harta ni sanggup gada nyawa, sanggup mati kelaya kerana harta. Harta menjadi ujian yang sangat besar pada manusia. Maka sumbangan harta pahala sangat besar, khususnya harta yang dikasihi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang membolehkan kamu masuk syurga, yang dijanjikan oleh Allah, sehingga kamu bersedia membelanjakan apa yang kamu sayangi, yang kamu kasih. Disebut oleh ulama tafsir, seorang sahabat nama Abu Talhah, dia ada kebun dekat masjid Nabi. Ada telaga, airnya sangat sedap. Nabi selalu singgah makan di kebun tu. Dan Nabi pula minum air. Nabi puji. Bila tunggu ayat ni, Abu Talhah jumpa dengan Rasulullah. Harta saya paling sayang sekali ialah harta yang Rasulullah pergi melawat kebun tu. Baik Rasulullah, saya serah kebun ni, saya wakaf. Ikut Rasulullah, nak beri siapa dia, nak belanja untuk apa. Rasulullah kata, mu belanjalah untuk keluargamu lah, bagi anak-beranakmu, dzil qurba. Lalu dia pun ikut hak Nabi suruh tu. Mengapa Nabi suruh begitu? Kerana kita tolong anak-beranak kita dapat dua pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Dua kelebihan. Kalau beri ke orang lain, pahala sedekah saja. Pahala sedekah saja. Kalau beri kepada anak beranak, orang dekat-dekat ni, orang suatu keluarga ni, dapat dua pahala. Pahala sedekah, pahala silaturahmi. Itu sebab Abu Talhah buat begitu. Sayyidina Umar pula, Rasulullah, saya ada harta. Nabi kata, janganlah membelanja habis wang modal. Jadi hak lebih hutang tu membelanja. Hak tu wang modal, boleh buat belanja pula. Boleh sedekah pula, boleh sedekah pula. Jadi berpanjangan. Kalau habis beri, habis lalu, habis lah. Sekat tu je. Jadi, kena kufur sebahagian tu untuk kita bina harta tu. Untuk
perkembangkan, kemudian laburkan. Kena ada bahagian tu. Dia sebut dalam Riyadhus Salihin bagaimana seorang wali zaman dulu, dia berjalan di padang pasir, mari abang reduk. Dia dengar suara. Turun dekat kebun orang ni sebut nama. Dia pun tengok. Tengok tu, ujang tu turun. Dia pun pergi tempat turun ujang tu. Tengok ada orang duduk nyaku. Mu nama apa? Kau tahu banyak nama dia ni. Aku dengar nama mu dalam awan. Awan di langit. Sebut nama. Mu buat benda? Aku kebun. Kebun. Dak aku nak tanya mu. Buat lagu mana? Aku kebun ni dia tu, aku bagi 3. Sebahagian aku makan untuk keluarga. Sebahagian aku taruh tu awak buat benih nak tanam pulak. Sebahagian aku degah orang ramah, dia bagi 3. Ini sebut dalam Riyadhus Salihin. Kisah. Kemudian sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia ada hamba keturunan Rom. Rom ni orang putih lah. Hamba lawa. Dia sayang ke hamba ni. Hamba ni kita boleh makan macam isteri lah. Kaedah sama dulu. Ini kerana al-mu'alam malah bil mithli. Kerana tawanan orang Islam dijadikan abdi. Kita orang Islam boleh jadi tawanan. Tapi abdi kita lain dengan orang kafir. Kita mesti kena macam anak-anak juga. Tak boleh zalimi, tak boleh unyanya, kena beri nafkah, kena apa. Cuma hamba ada beza dengan bukan hamba sikit. Kalau bukan hamba ni, kalau 4 orang. Kalau hamba ni berapa orang pun boleh. Orang Nabi Umar dia ada seorang hamba yang cantik, Rom. Keturunan Rom. Dia melihara orang hamba tu. Jadi bila Tuhan kata kalau mau belanja, ayat kamu kasih, kamu dapat pahala besar. Dia melihara orang hamba tu. Hamba tu Islam, dia kahwin pula. Kahwin. Merdeka, jadi orang merdeka. Artinya, kita tidak boleh capai kebajikan, malaikat kita sanggup korbankan yang kita paling kasih sekali. Pahalanya besar. Walaupun demikian, kepada pengut zakat, pengut cukai, tak boleh paksa orang, aku nak gemuk sekali, tak boleh. Tak boleh. Nabi larang. Ikut tuang dia lah nak beri mana-mana pun. Jadi bila Nabi tugaskan Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman, wahai Mu'adz, di Yaman mu berjumpa dengan ahli kitab. Ahli kitab ni orang tahu agama, Yahudi dan Kristian. Mula-mula sekali mu ajak dia mengucap 2 kalimah syahadah. Mula-mula sekali. Ajak mengucap 2 kalimah syahadah. Ajak dia masuk Islam. Terang dia Islam dia masuk Islam. Ajak mengucap 2 kalimah syahadah. Setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah, beritahu pada dia Allah Ta'ala wajibkan sembahyang 5 waktu. Beritahu dia. Setelah dia tunai sembahyang 5 waktu, beritahu pada dia Allah Ta'ala wajibkan kepada orang yang ada harta, kena ambil sebagian harta untuk beri pada orang memerlukan pertolongan, zakat. Wa iyyaka wa karaim amwalihim. Jangan paksa ambil harta hak dia sayang. Jangan. Nabi kata. Ittaqi da'watal mazlum. Takut doa orang kena zalim. Kan tak ada hijab antara doa orang kena zalim dengan Allah Ta'ala. Yang mengambil cukai ni, jangan kita paksa orang ambil ni, tak boleh. Termasuklah ambil zakat. Bila kamu kena ambil zakat, tak boleh. Ikut dia nak ambil mana-mana. Itu hati masing-masing. Allah Ta'ala kata, hak paling dia kasih, paling besar pahala dia. Ini uslub Nabi dalam berdakwah. Ada mengucap masyarakat, lepas tu ayat sembahyang 5 waktu. Jangan, kalau masuk Islam kena sunat ni, tak boleh, sunat tak boleh. Wajib sunat dulu. Lepas tu negeri jabat agama dulu. Bila masuk Islam, ajar mengucap dulu. Hak kata Raja Sah tu kemudian. Dia mati tengah jalan kan. Habis pun kita tak berapa kita bersalah. Tak boleh. Hak Raja Sah tu kemudian. Ni tanya pula pasal masuk Islam nak nikah ke nak apa. Ini bukan cara, tak boleh. Kalau masuk Islam, ajak masuk Islam. Ada yang wajib dulu, yang mudah-mudah dulu.
Bukan dalam masalah mengambil zakat, jangan ambil hak yang kita ikut suka tidak. Ikut dia beri. Ini uslub. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa-apa yang kamu belanja daripada sesuatu, Allah Ta'ala Maha mengetahui berkenaan dengannya. Apa-apa yang Allah Ta'ala tahu mau belanja. Setiap harta je sumbangkan, Allah Ta'ala mesti beri pahala. Memang tak ada nafi lah. Hak yang kita paling kasih tu, hak tu pahala paling besar sekali. Tetapi kita beri hak korang pun ada pahala juga. Walaupun sedikit tetap ada pahala. Jangan kita perkecilkan pemberian orang, tidak boleh. Disebut dalam hadis, la yaqran jaratun li jaratiha wala pirsana syatin. Jangan seorang jiran perempuan menghina pemberian seorang jiran perempuan yang lain walaupun sekadar daging yang melekat pada tulang. Jadi dia orang miskin beli tulang banyak daging, aduh jadi dia tulang buat sup. Jadi beri hadiah sup ke kita. Daging yang duk sedikit dah kuah banyak. Jangan hina. Jangan hina pemberian orang yang beri pada kita walaupun daging yang kecil melekat pada tulang, kata Nabi. Jangan hina. Kerana sumbangan orang tu ada pahala. Jiran, beri pada jiran. Jadi apa? Beri buah kereta. Jangan kata, jangan. Tak boleh. Terima orang beri hadiah. Orang beri. Dia nak dapat pahala. Ini adat yang diajar oleh Islam. Fa innallaha bihi Allah Ta'ala mengetahui. Yang pentingnya ikhlas. Kalau orang tu kemampuan sekadar tu saja tak ada, dia boleh beri RM1 je. Dia cukup makan RM1, pasal beri RM1 pulak, cari hak lain pulak. Orang ni beri RM100,000, tapi nak tunjuk ke orang pulak. Tunjuk ke orang pulak. Nak suruh kata dia ni pemurah, dia ni apa dia ni, beri RM100,000. Undur kena ambil gambar pula, tunjuk keli, tengok takut gambar tak jadi. Tu tak boleh. Tak ada masalah. Kita nak menggalakkan orang lain beri pula, tu tak ada masalah. Tapi jangan lupa ikhlaskan Allah Ta'ala. Itu tidak boleh. Tak boleh sekali. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang dia lain. Kadang-kadang kita beri semangat tu, nak suruh orang tengok, orang lain beri juga. Itu dapat pahala. Barang siapa yang menunjukkan amalan yang baik, supaya orang ikut amalan yang baik itu, dia dapat pahala hak dia beri, dapat pahala orang ikut dia. Itu ada kelebihan. Itu kita kena sedar. Tapi jangan kita lupa hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kullu ta'ami kana halal li Bani Israel. Tiap-tiap makanan halal bagi Bani Israel. Makanan halal lah. Illa mahrama Israel ala nafsi min qabli an tunzala at-Taurah. Melainkan apa yang diharamkan oleh Nabi Ishaq, Israel Nabi Ishaq. Di atas dirinya sebelum diturunkan Taurat. Nabi Ishaq ni dia sakit. Ada orang kata sakit sendi. Ada orang kata sakit belah. Ar-Rabu. Ar-Qundusa. Kemudian, dia tak mau makan daging unta. Dia haramkan daging unta bagi diri dia. Kerana dia anggap unta, dia haramkan daging unta dan susu unta pada diri dia. Asalnya Nabi Yaqub ni. Kemudian orang Yahudi tambah pula, haram pula. Lemak tak boleh, apa tak boleh. Ditambah-tambah hukum Allah Ta'ala. Jadi, bila tambah-tambah, Tuhan bebankan dia dengan hukuman-hukuman ni. Sebelum turunnya kitab Taurat. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum sadiqin. Sila bawa kitab Taurat. Baca. Kalau kamu adalah orang yang benar. Ceritanya, pendeta Saudi jumpa dengan Nabi. Nak tanya Nabi 3 soalan. Kalau boleh jawab soalan ni, mu Nabi sungguh. Nabi kata, syaratnya masuk Islam lah. Kalau kau jawab semua, masuk Islam. Nabi berjawab. Nabi kata, dia soal yang pertama, dia nak tanya apa benda yang tentang Nabi Yaqub. Tapi Nabi sebutlah. Nabi Yaqub diharamkan makan daging unta. Makan susu unta. Dengan sebab dia sakit benda-benda ni. Yahudi kata betul.
Dan tanya macam mana jadi anak lelaki, anak puang. Mana orang lelaki, mana orang puang. Nabi pun terang. Mana orang lelaki begini, mana orang puang begini. Kalau begini, boleh anak lelaki, mana boleh anak puang. Dia kata betul. Soalan ketiga aku nak tanya, siapa dia kawanmu kalangan malaikat? Dia kata Jibril. Hak yang malaikat pada dekat dengan aku, Jibril lah. Jibril tukang buat wahu. Ni tak boleh. Jibril ni tukang turun bala. Menurunkan bala bencana kawan-kawan yang derhaka. Ini kerja Jibril. Kalau Mikail, kawan tak apa, Mikail tu bawa rezeki. Kalau Mikail aku ikut. Akhirnya mereka tak boleh memang. Semata-mata kerana Nabi percaya Jibril ni adalah semulia-mulia malaikat. Qul fatlu hafi Taurat in kuntum sadiqin. Bawa kitab Taurat, baca kitab Taurat ni. Taurat ni mendedahkan semua dakwah ni. Tak mana nak buka kitab Taurat. Bahkan dia sebut dalam riwayat-riwayat yang banyak, penuh Nabi nak jatuhkan hukuman hudud terhadap orang Yahudi yang melakukan kesalahan zina. Cuba kitab Taurat. Bila sampai kitab Taurat tu, dia tutup dengan jari. Akak jari tu. Ada orang dia yang tak tahu. Ada orang Islam yang tahu bahasa Ibrani. Tahulah dia tipu. Dia tipu. Bahkan di sana ada pemuda Yahudi yang masuk Islam kerana tahu ayah dia menipu. Ayah dia menyeleweng. Menyeleweng. Taurat sebut lain, dia cerita lain. Antara Taurat sebut Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, kena ikut Nabi Muhammad. Dia sembunyikan. Termasuklah hukum-hukum. Bahkan apa yang menarik ialah kita orang Islam boleh kahwin orang perempuan Yahudi. Tak ada salah, perempuan ahli kitab. Ada orang dia tak mengaji, dia pasal pelik. Macam mana pula dengan orang murtad dah nikah, dengan orang ahli kitab boleh kahwin. Tak salah kahwin. Tapi makruh lah kalau orang Islam. Terutama mereka duduk negeri kafir umpamanya. Dihalalkan orang Islam kahwin dengan perempuan ahli kitab, Yahudi dan Kristian. Tak ada salah. Sembelihan dia kita boleh makan. Sembelihan Yahudi, sembelihan Kristian boleh makan. Tak ada salah. Tapi sembelihan orang murtad tak boleh. Nanti baca kena faham. Kerana dia ni ahli kitab. Dia percaya pada Allah. Cuma penyelewengan itu berlaku. Ini nak tunjuk ke dia bagaimana kita orang Islam ni sama dari kerasulan kita ni. Supaya dia masuk Islam. Nak pujuk dia masuk Islam tu. Jadi dalam surah tu, surah Al-Ma'idah ada ayat-ayat berkait. Kita boleh kahwin dengan perempuan ahli kitab dan boleh makan sembelihan dia. Sebab tu orang kita yang duduk di Eropah, duduk di Amerika tu, tak ada kedai orang Islam, beli kedai orang Yahudi. Yahudi ni dia tak makan babi, orang Kristian makan babi. Mana-mana pun kalau orang Kristian dia sembelih lembu, dia sembelih binatang boleh makan, kita boleh makan, tak ada salah. Tapi kalau babi sembelih pun tak boleh. Babi tak ada apa sembelih pun. Hak yang haram. Faman naftara Allah al-kadhib min ba'di dhalik fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang mengadakan pembohongan terhadap Allah. Pembohongan terhadap Allah. Mencampurkan kitab Allah. Benda yang terang yang disembunyikan. Yang halal dia haram, yang haram dihalalkan. Contohnya orang Kristian lah. Lagi babi tu haram mengikut agama dia. Dia kata halal dia ni. Arak tu haram, dia kata halal pula dah. Riba haram, orang Yahudi kata kalau dengan orang Yahudi haram. Dengan bahasa lain tak apa. Bahkan ada orang Yahudi mengatakan dia berzina dengan orang bahasa lain tak apa. Kena jaga agama dia. Nak cari rahsia. Siapa begitu benar. Ini menyeleweng daripada hukum Allah Ta'ala. Yang halal dia haram, yang haram dia halalkan. Fa'ulaikumuz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Qul wahai Muhammad SAW, sadaqallah. Allah Ta'ala itu benar. Allah Ta'ala benar melantik Nabi Rasul menurunkan Quran. Fattabi'u millata Ibrahim. Ikutlah kamu akan millah Ibrahim. Ibrahim adalah seorang Islam. Hanifah, yang menganut agama yang betul, bukan agama yang salah, iaitu agama Islam. Ibrahim seorang Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dia bukan orang musyrikin, bukan penyembah berhala. Orang Hindu kata Ibrahim ni Tuhan dia. Orang musyrik Mekah kata Ibrahim ni bapak dia. Orang Hindu kata Brahma. Orang putih kata Abraham. Percaya
Yahudi kata Ibrahim Kristian. Kristian kata, orang Kristian kata Ibrahim Kristian, Yahudi kata Ibrahim Yahudi. Musyrikin kata Ibrahim musyrikin. Ibrahim bukan orang musyrikin, bukan Yahudi, bukan Kristian. Ibrahim seorang Islam. Ikut agama Ibrahim. Wallahu a'lam.